Bismillah, Masya Allah. Terima kasih kepada anda yang terus setia menonton kami di kaca TV Al Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kesetiaan anda. Potensi teknologi angkasa pasca pandemik. Pagi ini kita akan berkongsi dengan anda kali ini berkenaan dengan agensi angkasa Malaysia MISA. Okey, semalam menurut bahan bacaan saya, macam-macam yang kita baca. Bukan sahaja berkenaan dengan penyelidikan ataupun uji kaji yang berlaku di aero angkasa itu sendiri, tetapi banyak sebenarnya teknologi angkasa ini yang membantu para nelayan kita, para petani kita dalam segenap segi dari pelbagai teknologi sebenarnya. Baiklah, kita nak bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, MISA, tentunya GIA Specialist, Tuan Haji Azli Kamil Napiah. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudi hadir hari ini di set. Assalamualaikum. Terima kasih. Baiklah, yang pertama sekali, Farah mohon Tuan Haji menjelaskan berkenaan dengan apakah status teknologi angkasa pada masa kini di bumi Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Farah dan Assalamualaikum, salam sejahtera pada seluruh warga penonton TV Al Hijrah pada pagi ini. Alhamdulillah, buat masa ini di negara kita Malaysia, teknologi angkasa ini sebenarnya telah pun mula dimanfaatkan sejak 1988 lagi. Dan Alhamdulillah setelah lebih 20 tahun pada ketika ini negara telah memiliki ataupun memanfaatkan sekurang-kurangnya 3 jenis teknologi angkasa yang dimanfaatkan oleh rakyat keseluruhannya dari masa ke semasa. Antaranya ialah yang pertama ialah kalau kita merujuk kepada penentu kedudukan, iaitu Global Positioning System. Itu adalah juga salah satu daripada teknologi angkasa yang dimanfaatkan oleh seluruh rakyat seluruh dunia untuk menentukan kedudukan di muka bumi. Yang keduanya ialah teknologi angkasa yang berkaitan dengan komunikasi. Kita lihat hari ini TV, radio, telefon dan sebagainya memanfaatkan teknologi ini bergantung pada satelit yang telah kita rancangkan. Kalau kita masih ingat pada pertengahan tahun ini, syarikat Miasat Sdn Bhd telah pun melancarkan satelitnya yang kelima, Miasat 3D, untuk memastikan ketersinambungan komunikasi rakyat di seluruh negara dapat diperkasakan lagi. Dan yang ketiga yang paling penting sekali ialah teknologi satelit yang merujuk kepada penggunaan maklumat permukaan bumi yang dikenali sebagai teknologi remote sensing ataupun penderiaan jauh. So subhanallah, teknologi remote sensing ini banyak dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Ya, bukan saja dalam aspek pengurusan kehidupan, pengurusan sumber, bencana, keselamatan dan pelbagai. Dan hakikatnya teknologi remote sensing itu sendiri telah pun kita bangunkan dari segi huluan dan hilirannya setakat hari ini. Masya Allah. Kalau kita bercakap tentang manfaatnya teknologi angkasa ini kepada kehidupan seharian kita, Tuan Haji, bagaimana pula? Adakah ia memberi manfaat yang total kepada kehidupan seharian kita? Baik, hari ini kita berdepan dengan kecelaruan cuaca dan pelbagai proses kehidupan yang kita di luar jangkaan kita. Jadi keistimewaan teknologi angkasa ini menawarkan pelbagai aspek dalam pengurusan. Saya bagi contoh dalam pengurusan keselamatan makanan umpamanya. Ya. Hari ini kita melihat keselamatan makanan ini penting. Apatah lagi selepas kita melalui era pandemik dan juga pelbagai cabaran lagi hari ini, bencana dan sebagainya. Teknologi angkasa menawarkan beberapa perkara. Pertama, pengurusan sistem keselamatan makanan kita. Contohnya saya ambil nelayan umpamanya. Hari ini nelayan sudah boleh menentukan di mana nak menangkap ikan. Subhanallah. Tak perlu lagi membuang masa, tak perlu lagi bahan api yang banyak untuk pergi ke satu tempat atau membuat carian di laut. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita lihat bagaimana kita membantu petani kita. Contohnya penanaman padi. Bagaimana hari ini apabila MISA bekerjasama dengan Jabatan Pertanian untuk membantu menguruskan 12 jelapang padi seluruh negara supaya petani dapat memantau, merancang dan akhirnya memastikan pengeluaran padi negara kita dapat seperti mana yang kita jangkakan. Contohnya petani-petani ini sudah boleh
daripada awal lagi dengan imej satelit yang dibekalkan, dia dah boleh merancang dan melihat bagaimana tanaman yang telah mereka usahakan, ada penyakit dan sebagainya. Dan akhirnya sebelum musim menuai, mereka boleh anggarkan berapa dapatan mereka sebelum tuai. Subhanallah. Rupa-rupanya ada kena mengena dengan teknologi angkasa. Ya. Subhanallah. Ada perkara baru yang kita belajar di sini. Allahu Akbar. Baiklah. Mungkin ada juga antara cabaran-cabaran utama penerima gunaan teknologi angkasa di Malaysia. Tentunya ia mewujudkan kerjasama antara MISA dan juga kementerian ataupun jabatan-jabatan tertentu. Ada tak cabaran-cabaran yang dihadapi Tuan Haji? Baik, semestinya teknologi maju seperti teknologi angkasa ni, pertama sekali cabaran dia ialah pemahaman dan adoption ataupun penerima pahaman daripada masyarakat secara keseluruhannya. Kalau kita patah balik 20 tahun dulu, masyarakat hanya tahu teknologi angkasa tidak lain yang dikaitkan dengan angkasawan ataupun satelit. Itu saja. Tetapi hakikatnya untuk industri hiliran yang mana memanfaatkan maklumat yang dapat daripada teknologi angkasa itu untuk menjana pelbagai aplikasi, itu yang mungkin kurang lagi dapat dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Tetapi cabaran ini semakin baik apabila negara ataupun seluruh dunia menghadapi cabaran-cabaran seperti perubahan cuaca, kita ada ancaman pandemik dan sebagainya. Di situ pentingnya teknologi. Supaya kita tidak lagi berhadap secara fizikal umpamanya. Kita perlu satu teknologi atau medium yang mana kita boleh kawal dia daripada jauh saja. So inilah antara yang ditawarkan oleh teknologi angkasa pertama. Yang keduanya, dia boleh menawarkan pelbagai maklumat permukaan bumi. So sebagai khalifah di permukaan bumi, so kita perlu instrumen-instrumen yang penting untuk kita mengurus muka bumi ini. So ini adalah satu teknologi yang menyediakan, menawarkan instrumen-instrumen itu untuk tujuan kita memudahkan kita mengurus kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yang ketiganya ialah maklumat yang dikumpul oleh satelit ini kebiasaannya adalah berulang-ulang. So kita dapat melihat satu rentetan maklumat yang lengkap sebelum, semasa dan selepas. So jadi ini membantu kita menguruskan pelbagai aktiviti di permukaan bumi. Subhanallah, sedikit sebanyak berkenaan dengan teknologi angkasa yang kadang-kadang bila kita baca tu Allah tak tercapai di akal fikiran kita. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Tuan Haji, berkenaan dengan, saya ada terbaca berkenaan dengan program program eksplorasi Aero Angkasa 2030. Bagaimana statusnya yang terkini dan mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan para penonton kita pagi ini? Ya, program Malaysian Explorasi Space Explorasi 2030 ini ialah sebenarnya satu projek atau program besar di bawah Dasar Angkasa Negara 2030 yang mana MISA bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaannya. So di bawah program ini kita mempunyai satu ekosistem yang lengkap daripada pengguna, pembangun sektor angkasa, sektor bumi dan juga menjana ilmu kepakaran tempatan. So jadi yang ini sedang rancak dijalankan supaya negara juga memiliki kepakaran, negara memiliki keupayaan untuk membangun negara dan seterusnya memanfaatkan sepenuhnya teknologi angkasa dalam kehidupan seharian dan untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan negara. So dalam konteks ini insya-Allah tahun ini pun akan ada program 5. Masya-Allah, itulah dia. Saya baru terbaca ni. Pameran maritim di Langkawi, biasa ya. Dan istimewanya tahun ini ialah bersama penganjur akan diwujudkan kluster yang khusus untuk memaparkan teknologi angkasa. So kelainan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk terus memahami dan mendalami dan seterusnya menerima guna teknologi angkasa dalam kehidupan. InsyaAllah, mudah-mudahan itu dia antara sedikit sebanyak perancangan tahun 2023. Antaranya adalah 5.23 di Langkawi. Masya Allah, 23 hingga 27 Mei tahun 2023 dah boleh mark dalam kalender. Mungkin ada yang nak menghadiri pameran 5 di Langkawi. Baiklah, sebagai penutup Tuan Haji, sedikit harapan Tuan Haji. Sebelum ni lah, esok dah hari terakhir kita tahun 2022. Untuk tahun 2023, harapan Tuan Haji silakan. So seperti yang kita rancangkan di dalam program kita, insya-Allah sekiranya teknologi angkasa ini dapat dibangun dengan kepakaran yang tempatan yang mencukupi
dan juga sokongan daripada semua pihak, insya-Allah teknologi angkasa akan menyumbang kepada apa yang dipanggil sumber ekonomi baru negara menjelang 2030. Insya-Allah kita punya harapan kita sekiranya ia berjalan dengan lancar, sekurang-kurangnya teknologi angkasa akan menyumbang sekurang-kurangnya 1% daripada keluaran dalam negara kasar, lebih kurang 10 bilion nilai dia, dan juga menyediakan ruang pekerjaan baru sehingga 5,000 kepada generasi muda yang sekarang ni berkecimpung dalam teknologi angkasa, sama ada di peringkat pelajar ataupun di bidang industri. Dan pada masa yang sama kita mensasarkan Malaysia akan menjadi antara 3 negara teratas dalam memanfaatkan teknologi angkasa bagi tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Subhanallah, insya-Allah. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan tercapai hendaknya segala matlamat. Kita doakan untuk program eksplorasi angkasa tahun 2030 juga, insya-Allah. Amin. Potensi teknologi angkasa pasca pandemik, itu sahaja perkongsiannya pagi ini bersama dengan Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA. Sampaikan salam buat warga MAISA. Selamat tahun baru Tuan Haji, insya-Allah. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan, insya-Allah. Dan jumpa lagi kita tentunya selepas ini dalam Assalamualaikum.